Hai, hari ini saya Cikgu Siti Hariti binti Jamil akan mengajar tajuk bab 1 pola dan jujukan. Jom. Okey, kita akan belajar tajuk subtopik 1.2 jujukan. Mari anak-anak. Okey, untuk subtopik 1.2.1 iaitu jujukan, anak-anak akan belajar tentang maksud jujukan. Jujukan ialah satu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Okey, dalam erti kata paling mudah ialah set nombor tu adalah satu jujukan jika ia mempunyai pola. Kalau tiada pola, dia bukan satu jujukan. Okey, kita tengok contoh yang ke-6 dalam kutip ya. Tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan atau bukan. Okey, dia bagi susunan nombor dia adalah negatif 10, negatif 6, negatif 2, negatif 2 dan 6. Okey, kita tengok yang dua yang pertama sahaja. So, negatif 10 dan negatif 6. Kalau hutang 10, nak jadikan hutang 6, mesti kita kena bayar. So, kita kena bayar berapa? Kita kena bayar 4. So, kalau bayar bermaksud positif 4 tambah 4. Okey, ni tengok penyelesaian tambah 4. Jadi kita tekan je kalkulator, negatif 6 tambah 4, betul tak jawapan dia negatif 2? Bila kita cek memang jawapan dia negatif 2. So kalau anak-anak buat sampai habis, anak-anak akan dapat pola dia adalah menambah 4. So bila menambah 4 semua dapat, pola ada. Jadi suatu nombor tu adalah jujukan. Jadi jawapan dia adalah jujukan. Soalan A ni jawapan dia jujukan. Okey, kita tengok pula contoh B. 4, 5, negatif 7, 10, negatif 14. So, daripada 4 nak jadi 5, kita akan tambah 1. Okey, daripada 5 nak jadi negatif 7. Daripada ada duit RM5 nak jadi hutang RM7. Bermaksud anak-anak akan belanja sebanyak RM12. Daripada 2 ni pun kita dah nampak dah tiada pola. So, bila pola tiada, bermaksud urutan nombor ni bukan jujukan. Okey, faham anak-anak? Okey, kita tengok contoh 7. Contoh soalan ni dia suruh kita lengkapkan jujukan nombor dalam petak tu. So, kita tengok contoh yang pertama A. Daripada 7 jadi 13, bermaksud operasi tambah. So, tambah berapa? Tambah 6. Jadi 13 tambah 6 akan dapat 19. 19 tambah 6 anak-anak akan dapat 25. 25 tambah 6 anak-anak akan dapat 31. Dan akhir sekali 31 tambah 6 anak-anak akan dapat 37. Okey, untuk contoh B, selepas 88 terus kotak kosong. Jadi anak-anak tak boleh tahu pola di situ. Anak-anak kena cari dua urutan nombor yang berdekatan. So, 64 dan 52. Makin menurun. Jadi anak-anak tekan je kalkulator. 64 tolak 52 akan dapat 12. Jadi anak-anak tahulah pola dia adalah menolak 12. So, untuk dapat petak yang pertama, 88 tolak 12, anak-anak akan dapat 76. Untuk dapat petak yang kedua, 52 tolak 12, anak-anak akan dapat 40. Dan petak terakhir, 40 tolak 12, anak-anak akan dapat 28. Okey, mudah kan? Okey, untuk soalan C, ini sama juga macam soalan B tadi. Anak-anak kena cari dua urutan nombor yang berdekatan. So, daripada 0.027 menjadi 0.0081. Yang ni adalah operasi darab. So, bila tekan je kalkulator, anak-anak akan dapat operasi dia adalah, pola dia adalah darab 0.3. So, macam mana dapat? Anak-anak kena tekan 0.0081. Anak-anak bahagi dengan 0.027. So, akan dapat 0.3. Jadi, untuk dapat petak yang terakhir ni, 0.0081 darab dengan 0.3. So, jawapan dia adalah 0.00243. Okey. So, untuk dapat dua petak yang di depan, yang ni anak-anak akan darab 0.3 darab 0.3. So, akan dapat 0.09. Dan petak yang pertama, anak-anak kena tengok 0.3 darab berapa akan dapat 0.3. So, automatik anak-anak akan tahu jawapan dia adalah 1.
Sebab 1 darab 0.3 akan menghasilkan jawapan 0.3. Okey, kita tengok contoh D yang terakhir. D adalah, kita tengok jujukan ni. 1/3 menjadi 4/6. Jadi, anak-anak tekan operasi tolak 4/6. Tolak 1/3, anak-anak akan dapat jawapan dia tambah 1/3. So, untuk dapat petak yang terakhir ni, 4/6 tambah 1/3, anak-anak tekan je kalkulator, jawapan dia adalah 1. Okey, yang petak yang kedua, kita dah tahu dah pola dia adalah 1/3 dan akan menghasilkan jawapan 1/3. Jadi apa nilai kat sini? Nilai kat sini adalah 0. Sebab 0 tambah 1/3 akan menghasilkan jawapan 1/3. Okey, untuk dapat jawapan yang petak yang pertama, anak-anak kena operasi reverse dia, iaitu tolak. Sebab apa? Sebab apa yang tambah dengan 1/3 akan menghasilkan jawapan 0. So, positif, nak dapat jawapan 0 mestilah negatif. So, negatif 1/3. Okey, faham anak-anak? Okey, kita tengok contoh yang terakhir untuk subtopik 1.2, iaitu jujukan. Yang ni dia dah bagi siap-siap pola, anak-anak cuma kena tekan kalkulator je untuk dapatkan jawapan. So, dia kata menolak 4. Jadi, kita tekanlah kalkulator. 96 tolak 4, anak-anak akan dapat 92. 92 tolak 4 akan dapat 88. 88 tolak 4 akan dapat 84. 84 tolak 8 akan dapat 80. Dan 80 tolak 4 akan dapat 76. Okey, selesai. Yang kedua, mendarab 3. So, 7 darab 3, anak-anak akan dapat 21. 21 darab 3 akan dapat 63. 63 darab 3 akan dapat 189. 189 darab 3 akan dapat 567. Dan 567 darab 3 akan dapat 1701. Okey, untuk soalan C, dia nak mengurangkan 8. So, tolak 8. So, 21.3 tolak 8 akan dapat 13.3. 13.3 tolak 8 akan dapat 5.3. 5.3 tolak 8 akan dapat negatif 2.7. Negatif 2.7 tolak 8 akan dapat negatif 10.7. Dan negatif 10.7 tolak 8 akan dapat negatif 18.7. Okey, yang ni semua anak-anak boleh tekan kalkulator sahaja. Okey, untuk contoh terakhir, 400 kita bahagi dengan 5, kita akan dapat 80. So, 80 bahagi 5, dapat 16. Tekan kalkulator ya anak-anak. 16 bahagi 5, anak-anak akan dapat 3.2. 3.2 bahagi 5 akan dapat 0.64. Dan 0.64 bahagi 5 akan dapat 0.128. Okey, selesai. Okey, seperti biasa untuk uji kefahaman anak-anak tentang jujukan. Jadi, cikgu nak anak-anak cuba soalan. Jom cuba 1.2, soalan 1 AB, soalan 2 AB dan soalan 3 AB. Selamat mencuba anak-anak. Semoga berjaya.